Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel panas. Ya, itu dia Parti Bersatu semakin meroyan. Pemimpin-pemimpin mereka pula di sana sini ya melemparkan fitnah, memberi fatwa, macam-macam lagi. Hari ini perang mulut antara Peja dan juga Iskandar. Seperti mana yang kita tahu, Iskandar adalah ahli parlimen yang telah pun mengumumkan untuk memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada pula pemimpin bersatu mengatakan 10 MP ahli parlimen kerajaan akan tarik sokongan. Benarkah semua ini berlaku? Jadi sahabat semua, mari kita ikuti berita gempa ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Biarlah dia, kata Iskandar, yang mana enggan layan seruan Peja untuk kosongkan kursi Kuala Kangsar. Wow, ini dia, ini antara gesaan yang dibuat oleh Peja ya untuk Iskandar meletakkan jawatan. Ahli Parlimen Kuala Kangsar hari ini melayan desakan Ahmad Faizal Azumu atau lebih dikenali sebagai Peja supaya mengosongkan kursi, malah mau terus berhikmat sejajar fungsinya sebagai wakil rakyat. Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid berkata, gesaan meletak jawatan selepas menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dianggap kenyataan timbalan Presiden Bersatu sahaja, katanya. Dan katanya lagi, perkara mendesak dirinya meletak jawatan tidak wajar berbangkit, sedangkan peranan seorang ahli parlimen dipilih supaya melaksanakan tanggung jawabnya membantu rakyat. Katanya lagi, biarlah dia buat kenyataan itu sebagai timbalan Presiden Bersatu. Baik saya bantu rakyat yang memerlukan pertolongan saya sebagai ahli parlimen, katanya menurut Sinar Harian. Selain Iskandar, ada beberapa lagi seperti mana yang saudara tahu daripada Parti Bersatu yang menarik sokongan, bukan menarik, memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Jadi pada 25 November, Faizal mengakui kesilapan memilih calon sehingga mereka mengkhianati parti termasuk Iskandar yang juga bekas setiausaha politiknya. Kalau dulu mereka mengkhianati, tidak pula mereka katakan ini adalah kesilapan. Hari ini, apabila terkena batang hidung sendiri, mereka pula meroyan. Jadi Faizal atau dikenali sebagai Peja berkata, sebagai ketua Bersatu Perak, beliau ada suara menentukan calon Bersatu mewakili Perikatan Nasional di negeri itu. Sementara itu, Iskandar berkata beliau sudah menerima peruntukan daripada kerajaan perpaduan, namun enggan mendedahkan jumlah dana yang diperoleh. Katanya dengan peruntukan diterima itu, beliau dapat melaksanakan perancangan yang sebelum ini tidak dapat dilaksanakan seperti program ekonomi rakyat, meningkatkan kemudahan infrastruktur dan bantuan kebajikan serta pendidikan. Saya berharap penduduk Kuala Kangsar bekerja sama dengan saya, katanya. Peruntukan yang diberikan PMS kepada saya ingin menyerahkan kembali untuk kegembiraan rakyat di sini, katanya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Perang mulut antara Peja ya, yang kini dilihat meroyan ya karena tidak berpuas hati apabila Kuala Kangsar ini telah pun memberikan sokongannya kepada Perdana Menteri. Dan kita lihat hari ini bagaimana meroyannya Peja mahu untuk menggesa ya ahli parlimen ini untuk meletak jawatan. Tapi katanya dia mau terus berhikmat ya karena sudah pun menerima peruntukan sebagai ahli parlimen untuk rakyat di Kuala Kangsar. Itu dia. Jadi inilah namanya sahabat-sahabat semua, pengkhianat ya dikhianati oleh pengkhianat. Karma namanya, ini karma. Dan satu lagi perkara yang saya kongsikan juga adalah kenyataan daripada pemimpin Bersatu yang mendakwa lebih 10 ahli parlimen kerajaan bakal menyokong Perikatan Nasional. Itu antara kenyataan ya daripada MPT Bersatu, yaitu Muhammad Rizwan Muhammad Yusuf, yang berkata sudah ada perbincangan mendalam berumum perkara itu dalam kalangan pemimpin Perikatan Nasional. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu juga mendakwa terdapat perbincangan mendalam berhubung beberapa ahli parlimen kerajaan akan beralih sokongan kepada Perikatan Nasional sekaligus membentuk kerajaan baharu. Lagi-lagi bentuk kerajaan baharu, sahabat-sahabat semua. Mungkin mereka sebenarnya nih cuba untuk memperbodohkan rakyat, walaun-walaun yang memang bodoh, yang begitu senang dipermainkan, yang begitu senang diperbodohkan. Hari ini perlu diingat sahabat-sahabat semua. Kita seringkali mendengar ya kenyataan pencerahan berkaitan dengan isu ini. Brother Iswardi, Lokman Adam, pimpinan-pimpinan dalam kerajaan
ya, apabila ahli-ahli parlimen ya daripada kerajaan seperti UMNO, PKR, DAP maupun Amanah, kalau mereka katakan mereka mau menarik sokongan kerana adanya akta lompat parti, jika mereka menarik sokongan, jawabnya adalah mereka akan terpaksa ya mengosongkan kursi tersebut. Ya, kerana apa? Kerana dalam perlembagaan parti ini masing-masing telah pun membuat perubahan yang menambah baik perlembagaan mereka. Contohnya kalau UMNO, sesiapa saja yang menarik sokongan, memberikan sokongan kepada parti lawan, mereka akan hilang kursi. Dan bukan itu saja, mereka kena membayar 100 juta ringgit. Itu UMNO, sahabat semua. PKR 10 juta sekiranya mereka mengkhianat. Dan DAP sudah pun memperbaharui perlembagaan parti mereka. Sekiranya mereka memberikan sokongan kepada parti lawan, walaupun mereka tidak keluar parti, itu juga dianggap sebagai lompat parti. Lompat kata, maksudnya mereka akan terpaksa mengosongkan kursi mereka. Jadi, kalau MP daripada pemimpin daripada Bersatu ini mengatakan kononnya ada 10 ahli parlimen dari kerajaan mau menarik diri, perkara itu akan merugikan mereka. Ya, mereka akan dianggap pengkhianat paling besar dan merugikan apatah lagi kalau daripada parti UMNO mereka akan terpaksa membayar 100 juta. Mungkin kalau dalam PKR 10 juta. Ya, kalau DAP dia dianggap lompat parti dan maka hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi, kalau mereka katakan 10 ahli parlimen ini memberikan sokongan kepada mereka Perikatan Nasional dan boleh membentuk kerajaan, itu adalah satu kenyataan dangkal, satu kenyataan bodoh, satu kenyataan yang seakan-akan kita tidak punya ada akta lompat parti, sahabat-sahabat. Lagipun, kalau hanya sekitar 10 ahli parlimen yang keluar, ia tidak akan mengganggu kerajaan ini. Mungkin hilang 2/3 sokongan di parlimen, kursi ahli-ahli parlimen, tetapi kerajaan ini masih utuh. Sebab sekarang ini ya kerajaan ini ada 152 kursi. Kalau tolak dengan 10 pun masih ada baki 142 kursi. Ya, kerajaan masih ya kuat, masih kukuh dan sebagainya. Jadi kata-kata kononnya kerajaan akan bertukar, ini adalah permainan ya, karena kita tahu ya sekarang ini adanya PRK baru, walaupun sudah berakhir jam 6 petang tadi, tapi sebenarnya ini yang cuba mereka tanamkan. Apatah lagi kononnya bakal Perdana Menteri itu dicadangkan daripada parti PAS. Jadi ini sekaligus menunjukkan betapa dangkalnya, betapa terdesaknya mereka dengan sanggup ya melakukan perkara-perkara ini. Jadi baru-baru ini 5 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dipengurusikan pengurusinya itu Pekat Datuk Seri Anwar. Mulas mengenai spekulasi, ada lagi ahli parlimen Bersatu yang akan berpaling tada dengan menyokong Anwar. Beliau berkata spekulasi paling kuat ketika ini adalah wakil rakyat kerajaan yang akan beralih sokongan. Kadaya Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wadi Dusuki memberi peringatan mengenai perjanjian bonds kesetiaan 100 juta di materai antara parti dan ahli parlimen BN, menguatkan lagi spekulasi itu. Pohon tidak bergoyang jika tiada angin, katanya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi jelas ya, semuanya ini adalah permainan persepsi politik yang cuba dimainkan oleh pemimpin-pemimpin Bersatu. Yang kita lihat hari ini semakin terdesak, semakin tertekan. Karena apabila mereka mengumumkan kononnya 10 ada ahli parlimen daripada kerajaan, yang kita lihat hari ini ahli parlimen mereka yang satu demi satu, sehingga ke hari ini sudah ada 5 sahabat semua. 5 ahli parlimen Bersatu telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Mereka tidak boleh memecat mereka. Kerana apa? Kerana mereka lah yang membuat dan menolak satu draft di dalam akta lompat parti itu. Kerana perkara itu, mereka tidak boleh memecat, mereka tidak boleh membuang dan menggesa mereka untuk meletak jawatan. Jadi kerana kerakusan kuasa, kerana mahu untuk berkuasa, wang ringgit, jawatan dan sebagainya, siapa yang terkena hari ini? Diri sendiri. Inilah namanya karma, sahabat-sahabat semua. Ketamakan menguasai diri. Karena kuasa, wang ringgit dan jawatan. Akhirnya diri sendiri kena dengan apa yang mereka tolak sebelum ini. Itu pandangan saya, sahabat semua, berkaitan dengan isu ini. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sekian kita berjumpa lagi. Bye-bye.